Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam perkongsian masih lagi berkaitan dengan ilmu mantiq di dalam bahagian tasdiqat. Untuk siri kali ini tajuknya ialah qadiyah syartiyah. Dalam qadiyah syartiyah ini, perkongsian kali ini dikhususkan kepada qadiyah muttasilah, iaitu qadiyah syartiyah muttasilah. Ada 3 perkara pokok yang akan dibahaskan. Yang pertama berkaitan dengan pengertian qadiyah syartiyah berserta dengan huraian dan juga contoh. Yang kedua, pembahagian qadiyah syartiyah yang terbahagi kepada 2, muttasilah dan munfasilah. Dan yang ketiga, perkongsian kali ini adalah dikhususkan bagi bahagian yang pertama, iaitu qadiyah syartiyah muttasilah. InsyaAllah semoga bermanfaat. Untuk perkongsian kali ini terdapat beberapa isi penting yang perlu diambil perhatian. Isi yang pertama ialah berkaitan dengan ta'rif ataupun pengertian qadiyah syartiyah. Apakah yang dikatakan qadiyah syartiyah? Iaitu jawapan dia ma hukima fiha birrabti baina tarfaiha. Pendek saja ya. Iaitu sesuatu qadiyah yang terdapat dalamnya ikatan ataupun hubungan di antara 2 juzuk qadiyah tersebut. Apakah juzuk qadiyah? Muqaddam dan juga tali. Ingat, ini adalah pembahasan qadiyah syartiyah. Kalau qadiyah hamliyah yang pembahasannya lepas, juzuk qadiyahnya ialah maudhu', mahmul, rabitah. Manakala qadiyah syartiyah, juzuk qadiyahnya ialah muqaddam dan tali. Terdapatnya ikatan ataupun hubungan di antara muqaddam dan tali, itu dinamakan qadiyah syartiyah. Di dalam ta'rif ada perkataan rabti. Hubungan, ikatan tu terbahagi kepada 2 bentuk ikatan. Yang pertama, ikatan ataupun hubungan secara tasahub, berganding, berdamping, yang tidak dapat dipisahkan. Itu namanya tasahub. Yang kedua ialah hubungan berbentuk inad. Hubungan berbentuk percanggah, berlawanan. Itu namanya inad. Okey, apa contoh bagi hubungan berbentuk tasahub? Kita tengok contohnya ialah in kana haza insanan, ini muqaddam. Sekiranya ini adalah manusia, kana haiwanan, itu adalah dinamakan tali. Inilah bentuk ayat dalam qadiyah syartiyah. Dalam dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah, dalam pembahasan bahasa Arab, ia dinamakan sebagai jumlah syartiyah. Manakala jumlah yang kedua ini nama dia jumlah jawab. Dia ada jumlah syarat, ada jumlah jawab. Tetapi dalam ilmu mantiq ia dinamakan sebagai qadiyah syartiyah. Ini juzuk yang pertama, ini juzuk yang kedua. Qadiyah yang sebegini, yang berbentuk tasahub ini, yang tidak boleh dipisahkan ataupun yang sentiasa berdampingan, ia dinamakan qadiyah syartiyah muttasilah. Muttasilah maksudnya berhubung, yang tak boleh dipisahkan. Yang kedua, bentuk hubungannya ialah inad, berlawanan, bercanggah. Contohnya ialah imma an yakuna haza syai'u abyad, ini muqaddam, au ahdar, ini tali. Sekiranya sesuatu ini putih ataupun hijau. Di antara putih dan hijau ini
tidak ada hubungan. Oleh yang demikian, qadiyah yang sebegini dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah. Dinamakan qadiyah syartiyah sebab ayatnya adalah berbentuk syarat yang memerlukan kepada dua ayat. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ataupun muqaddam dan juga tali. Itu oleh sebab itu nama dia qadiyah syartiyah. Kemudian munfasilah sebab terdapat huruf infisal, au di sini, infisal maksudnya di antara abyad dan akhdar itu dari aspek hubungannya berlawanan, bukanlah benda yang seiring. Dan juga terdapat huruf au yang menunjukkan infisal, terputus hubungan, terpisah. Itu nama dia. Oleh yang demikian, ayat yang mengandungi perkataan-perkataan yang tiada ada hubungan tetapi dalam bentuk syarat, ayat tersebut dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah. Okey, kita dapat bezakan di antara muttasilah dan juga munfasilah. Muttasilah di antara muqaddam dan talinya tak boleh dipisahkan, mesti seiring. Manakala munfasilah pula dia tidak ada hubungan. Putih dengan hijau tidak ada hubungan dari sudut kewujudannya, bahkan berlawanan, tidak boleh wujud secara serentak. Oleh sebab itu ia dinamakan munfasilah. Isi yang kedua berkaitan dengan qadiyah syartiyah ini ialah pembahagian qadiyah syartiyah. Perlu ambil perhatian. Apakah pembahagian qadiyah syartiyah? Kalau dalam soalan bahasa Arabnya, uzkur aqsam qadiyah syartiyah. Ada dua sahaja. Yang pertama muttasilah, seperti mana pembahasan dalam ta'rif tadi. Terdapat hubungan yang wujud dalam qadiyah syartiyah itu sama ada tasahub. Tasahub itulah yang dipanggil muttasilah ataupun ainat, dan ainat itulah dalam kategori munfasilah. Muttasilah, munfasilah, berhubung dengan terpisah ataupun terasing. Itu pembahagian qadiyah syartiyah. Untuk pembahasan kali ini ataupun pengkongsian kali ini, pembahasannya menjurus ataupun dikhususkan kepada qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau nak bahaskan dua-dua agak panjang. Oleh demikian, bagi qadiyah syartiyah munfasilah, insya-Allah akan dibuat satu pembahasan yang khusus bagi munfasilah. Untuk kali ini kita lihat dulu apakah yang dikatakan qadiyah syartiyah muttasilah. Oleh sebab itu ada isi yang ketiga di sini, ialah ta'rifnya, iaitu pengertian qadiyah syartiyah muttasilah. Apa dia? Hiya allati aujabat tasahubat tarfain muqaddam wa tali. Iaitu sesuatu ayat yang memestikan ataupun mewajibkan gandingan di antara dua juzuknya, iaitu muqaddam dan juga tali. Mesti berbentuk tasahub, ada gandingan, tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan ta'rif tersebut, kita lihat pula pembahagiannya. Aqsamuha, iaitu aqsam qadiyah syartiyah muttasilah. Dalam peperiksaan nanti, kamu kena perhatikan betul-betul soalan sama ada ia hendak pembahagian qadiyah syartiyah ataupun pembahagian secara khusus bagi qadiyah syartiyah muttasilah. Jangan tersilap jawapan. Bagi pembahagian qadiyah syartiyah muttasilah terbahagi kepada dua. Yang pertama luzumiyah, yang kedua itfaqiyah. Luzumiyah maksudnya yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua itfaqiyah bermaksud secara kebetulan. Tetapi dia masih lagi dalam bentuk tasahub, bergandingan. Okey, itu tiga isi dalam paparan ini. Seterusnya,
kita khususkan kepada pembahasan ta'rif qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Ini yang pertama, pembahagian qadiyah syartiyah muttasilah tadi ada luzumiyah, ada itfaqiyah. Kita lihat dulu ta'rif bagi luzumiyah. Apa dia? Ini juga kena hafal. Hiya allati hukima fiha bisidqil qadiyati ala taqdir sidqi qadiyati ukhra li'alaqatin tujabu zalika. Iaitu sesuatu ayat yang terdapat di dalamnya kaitan kebenaran sesuatu ayat bergantung kepada ayat yang lain disebabkan hubungan yang mewajibkan ataupun yang memestikan perkara tersebut. Maksudnya, kebenaran sesuatu ayat tertakluk kepada ayat yang lain. Makna saling berkait. Oleh sebab itu nama dia luzumiyah. Li'alaqatin, kerana terdapat hubungan yang mewajibkan perkara tersebut. Okey, jadi perkataan li'alaqatin ini perlu diambil perhatian, ya, sebab dialah yang akan membezakan luzumiyah dan juga itfaqiyah. Seterusnya dalam pembahasan alaqah ni, terdapatnya hubungan, ada 3 jenis hubungan yang perlu diingat. Kadang-kadang soalan dia tanya, sebutkan jenis-jenis hubungan yang terdapat dalam qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Ada 3 jenis bentuk hubungan. Yang pertama, hubungan berbentuk sababiyah. Yang kedua, berbentuk musabbabiyah. Dan yang ketiga, berbentuk tadayuf. Sababiyah maksudnya sebab, hubungan dari aspek sebab. Yang kedua, hubungan dari sudut kesan, musabbabiyah. Dan yang ketiga, hubungan dari sudut tadayuf, makna saling berkait. Kewujudan sesuatu, dua perkara tu saling berkait. Itu nama tadayuf. Yang pertama tidak akan ada kecuali ada yang kedua. Yang kedua tidak akan ada melainkan yang pertama. Itu nama tadayuf, saling berkait. Okey, itu isi-isi penting yang ada berkaitan dengan syartiyah muttasilah luzumiyah. Mari kita lihat pula bagi syartiyah muttasilah itfaqiyah. Yang tadi luzumiyah, ni itfaqiyah. Apa dia ta'rif dia? Ya allati hukima fiha bisidqil qadiyati ala taqdir sidqi qadiyatil ukhra la li'alaqatin bal li mujarradil itfaq. Jadi daripada mula sampai di sini sama saja seperti mana qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah, iaitu sesuatu ayat yang bergantung kesahihannya kepada ayat yang lain bukan kerana hubungan sama ada sababiyah ke musabbabiyah ke tadayuf, tak ada, bukan hubungan tersebut, bal li mujarradil itfaq, tetapi hubungan tersebut hanyalah sekadar ataupun semata-mata kebetulan, ya, itfaq. Apa contohnya? In kanal farsu sahilan, sekiranya kuda berbunyi kuda, fal himaru nahikun, maka himar akan berbunyi himar. Ayat ni mempunyai hubungan, tetapi hubungan dia tersebut bukanlah bentuk luzumiyah, tetapi itfaqiyah, kebetulan sahaja. Kebetulan kuda berbunyi, himar pun berbunyi. Itu kebetulan sahaja, ya. Itu nama dia muttasilah itfaqiyah. Isi yang penting juga dalam pembahasan ini ialah berkaitan, yang merupakan isi yang kelima, ajza'u qadiyati syartiyah muttasilah. Apakah juzu qadiyah syartiyah muttasilah? Jawapannya tadi seperti mana kita tahu, muqaddam dan tali. Kemungkinan soalan dia tanya terus, ya, sebutkan juzuk qadiyah syartiyah muttasilah. Jawapannya muqaddam dan juga tali.
Kadang-kadang juga ada soalan tanya, ma mimma tatarakkabul qadiyatul syartiyah muttasilah. Apakah perkara yang membentuk qadiyah syartiyah muttasilah? Jawapan dia juga sama, iaitu muqaddam dan juga tali. Jadi sebab tu kena hati-hati. Tatarakkab maksudnya tersusun ataupun yang membentuk qadiyah syartiyah. Apa yang membentuk qadiyah syartiyah muttasilah? Iaitu muqaddam dan tali. Persoalan sekarang, apakah muqaddam, apakah tali? Ini takrif ini juga penting. Takrif muqaddam apa dia, takrif tali apa dia. Muqaddam iaitu ma ratbuhu taqdim in zukira akhiran. Iaitu kedudukannya dari sudut kedudukan kewujudannya adalah mendahului sekalipun disebut kemudian. Manakala tali pula iaitu ma ratbuhu ta'khir. Susunannya adalah akhir sekalipun sebutannya adalah didahulukan. Itu nama dia tali. Apa contoh dia? Kita tengok muqaddam, tulisan hijau tu mewakili muqaddam, manakala tulisan biru mewakili tali. Kita tengok ayat yang pertama. In kanat syamsu tali'atan kana an-naharu mawjudan. Ini tak ada masalah apa, sebab dari sudut sebutan pun dia mendahului, dari sudut susunan pun dia mendahului, iaitu syamsu tali'atan, matahari terbit, dari sudut susunan kewujudannya memang dah betul dia dahulu, oleh sebab tu nama dia muqaddam. Kana naharu mawjudan. Nahar itu adalah kesan daripada kewujudan matahari. Bila kesan ni dia mesti terkemudian. Oleh sebab tu nama dia tali. Ma ratbuhu ta'khir, terkemudian dia punya susunan dia. Kita andaikan sekiranya perkataan biru tu kita ubah duduk di hadapan. In kana naharu mawjudan kanat syamsu tali'atan. Maka perkataan syamsu tali'atan ni masih dipanggil muqaddam, manakala nahar mawjudan tetap dipanggil tali. Sebab muqaddam dia punya takrif ma ratbuhu taqdim wa in zukira akhiran, sekalipun disebut terkemudian. Seperti mana contoh yang kedua ini. Disebut kemudian. Jadi susunan di antara juzuk qadiyah muttasilah ini penting diambil perhatian ialah susunan tabi'i. Susunan yang telah memang ditetapkan sebegitu, tabi'i. Kalau kita ubah akan menjejaskan perkara tersebut. Contoh kita kata an-nahar ni menjadi muqaddam. Jadi dia jadi terjejaslah. Jadi kenyataan tu menjadi salah, sebab siang tidak akan wujud tanpa terbit matahari terlebih dahulu. Oleh sebab tu, susunan dalam syartiyah muttasilah ini adalah susunan berbentuk tabi'i. Kenapa dinyatakan sebegini? Ini ada kaitan dia nanti dalam tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya iaitu contohnya bab akas. Akas hanya berlaku pada qadiyah syartiyah muttasilah. Tidak berlaku kepada qadiyah munfasilah. Itu nanti kita akan detailkan dalam pembahasannya. Cuma di sini kita perlu ambil perhatian bahawa susunan yang terdapat dalam qadiyah syartiyah muttasilah adalah susunan yang tabi'i. Kenapa nama dia tabi'i? Sebab sekiranya kita ubah, maka akan terjejas makna dan juga akan jadi salah dia punya makna dia. Dan juga tidak logik. Tidak logik. Dia mesti ikut susunan dia tu. Matahari dulu baru wujudnya siang. Ada ayah dulu baru ada anak dan sebagainya. Itu nama dia tartib tabi'i. Itulah sahaja pembahasan bagi bahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan qadiyah syartiyah dalam pembahagian yang pertama, qadiyah muttasilah. InsyaAllah selepas ini kita akan lihat secara khusus pula pembahagian qadiyah syartiyah dari sudut
qadiyah syartiyah munfasilah. Apakah pengertian, apakah pembahagian dan juga pembahasan-pembahasan yang lain berkaitan dengan qadiyah syartiyah munfasilah yang akan kita kongsikan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Untuk setakat itu dulu, wallahu a'lam, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.